رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، صلى الله عليك يا حبيب الله.
كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير
في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi tuan-tuan. Hari ini hari Khamis 10 Muharram. Kita berpuasa, tuan-tuan berpuasa. Saya yakin para penonton yang mengikuti siaran ini ataupun yang belum lagi mengikuti siaran ini, tuan-tuan depan, hari ini hari berpuasa, kita berpuasa. Kemarin hari Berabu kita berpuasa, hari ini hari Khamis kita berpuasa. Yang cantiknya besok pun hari Jumaat kalau dapat kita berpuasa. Tapi tuan-tuan depan, kalau itu tidak secantik-cantiknya kemarin dengan hari ini kita berpuasa, itu pun sudah memadai untuk kita memenuhi tugas sebagai seorang Muslim, sebagai orang mukmin, untuk menghormati dan menghayati kedatangan bulan Muharram ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi selamat berpuasa kepada tuan-tuan, kepada puan-puan yang belum lagi berpuasa. Agaknya tuan-tuan atas beberapa sebab yang ada uzur syar'i dan sebagainya, kita mengharapkan insya-Allah dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Tahun depan kita berjumpa lagi tuan-tuan untuk bertemu lagi dengan Muharram. Kita berjumpa lagi 9 Muharram, berjumpa lagi 10 Muharram, dan kita jumpa lagi 11 Muharram dengan lain-lain bulan dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, untuk kita melakukan satu ibadah yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan, yang kita ikuti sampai dunia kiamat nanti pun kita akan melakukan ibadah-ibadah ini, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi saya sepatutnya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Usam, Ahmad Usam, tapi oleh kerana banjir, tuan-tuan, di Kedah hujannya begitu lebat, agaknya masalah connection internet tak berapa bagus. Sebab itu beliau mengundur diri malam tadi. Jadi saya berseorangan, tuan-tuan dan puan, dan alhamdulillah dapatlah kita mencetuskan malam tadi sebagaimana yang dikehendaki. Tajuknya, tuan-tuan dan puan, malam tadi kita bincang mengenai kufur nikmat. Kufur nikmat. Nikmat mana yang kita kufuri? Nikmat mana yang kita kufuri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, dalam kita berbincang pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas, kita akan bincang, tuan-tuan dan puan, mengenai dosa dan pahala. Hari ini kita nak pergi lebih dasar daripada itu. Kita nak pergi mengapa tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala, namanya pahala dulu. Mengapa tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala ni nampaknya seemingly not attractive enough. Seemingly not, kata orang, tuan-tuan, not inviting, seemingly macam seolah-olah tidak nampak ada value di kalangan hidup kita bila ada tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Misal, Allah menawarkan sembahyang bersendirian itu 1 pahala, sementara sembahyang dalam berjamaah itu 27 kali pahala. Misal,
Tiap-tiap orang melangkah daripada rumah meninggalkan rumah ke masjid, tiap-tiap langkah sebelah kanannya menambah pahala dan tiap-tiap langkah sebelah kirinya menggugurkan dosa. Kenapa kita tidak ambil itu misalnya? Kita tidak ambil. Misalnya tuan-tuan puan apa yang dikatakan tu seseorang itu yang bila melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan memahami apa yang dilafazkannya, pintu syurga terbuka luas untuk mereka. Kenapa kita tidak ambil benda ni? Dan bila disebutkan ainal hasanati yubhina sayyi'at, kebaikan itu akan menggugurkan, akan menenggelamkan keburukan. Kenapa kita tidak pergi kepada kebaikan itu? Misalnya tuan-tuan dan puan, ini kita nak cerita tentang hasanah ni, sayyi'ah hasanah. Kita nak cerita tentang pahala. Kenapa? Persoalannya Ustaz, kenapa kita tidak tertarik? Kenapa kita tidak terpanggil? Kenapa kita tidak mendatangi? Kenapa kita tidak segera menyambut tawaran Allah Subhanahu Wa Taala? Bukan tawaran Nabi Muhammad. Ini tawaran Allah Subhanahu Wa Taala yang disalurkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagai misalnya subuh pagi ni tuan-tuan, subuh. Kalau kita melakukan salat subuh, salat sunat subuh sebelum salat subuh, salat sunat subuh sebelum salat fajar, salat subuh, tuan-tuan salat sunat subuh 2 rakaat, salat sunat subuh 2 rakaat, nanti sembahyang subuh pun 2 rakaat. Sembahyang solat sunat sebelum subuh mengiringi subuh itu, pahalanya tuan-tuan dunia dan isi-isinya. Pahalanya tuan-tuan dunia dan isi-isinya. Ganjarannya dunia dan seisi-isinya. Berapa orang yang sembahyang sunat subuh? Atau berapa orang yang solat subuh? Sekarang jam saya sudah menunjukkan pukul 7.10 tuan-tuan, 7.10. Sekejap lagi akan syuruk, akan berlaku matahari akan terbit tuan-tuan dan puan, maka tergelincirlah subuh itu. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan? InsyaAllah kita memperkenalkan tuan-tuan dan puan yang sudah sekian lamanya bersama kita, sekian minggu bersama kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abbas. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah Ustaz yang masih muda lagi tuan-tuan, 4 orang anak bersama seorang isteri. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan hidup dalam keadaan suasana yang damai, aman, dan kita telah menampilkan beliau bersama 4 orang anak dan isterinya dalam 2 penampilan program tuan-tuan dan puan, iaitu keluarga Sakinah. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa tips-tips daripada beliau, daripada keluarga beliau, macam mana kita nak menjadikan keluarga menjadikan keluarga Sakinah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik Datuk? Alhamdulillah, masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Hari ini 10 Muharram Ustaz, masya-Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan puasa kita, puasa sunat 10 Muharram ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Melengkapkan lagi banyak lompang-lompang puasa wajib kita tuan-tuan. Banyak lompang-lompang puasa wajib kita. Yang rukunnya agaknya masih lagi tidak tepat kita laksanakan, apalagi yang sunat-sunat mengiringi puasa bulan Ramadan dan puasa-puasa yang lainnya, maka puasa ini akan menampung macam sembahyang sunat. Solat-solat sunat itu boleh menampung kekurangan-kekurangan, lompang-lompang yang berlaku bila kita menunaikan sembahyang fardu dan sebagainya. Sebagai permulaan Ustaz, sebagai permulaannya, apa artinya 10 Muharram terlebih? Apa artinya 10 Muharram kepada kita? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Syukur kita kepada Allah SWT kerana pada pagi ini merupakan pagi yang sangat-sangat hebat, sangat-sangat bertuah, sangat-sangat lain daripada pagi-pagi yang sebelumnya bagi kita semua umat Muhammad SAW, kerana pada pagi ini kita bersiaran pada satu pagi yang disebut sebagai pagi 10 Muharram. 10 Muharram ini adalah waktu-waktu yang sangat-sangat dinantikan oleh semua para kekasih Allah yang terdiri pada para Rasul, Nabi-Nabi, semua orang-orang soleh, wali-wali Allah dan semua pencinta-pencinta kebenaran. Dan kita bersyukur juga dengan sebab berkat Nabi Muhammad SAW, Rasul kita yang sangat penyayang kepada umatnya, yang telah menyebutkan bahawa kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya, setiap umatku akan masuk ke syurga kecuali mereka yang tidak mahu.
Dan kemudian ditanya oleh para sahabat, qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Jadi inilah Rasul yang sangat-sangat penyayang, Raufur Rahim terhadap umatnya, yang dia sendiri telah memberi jaminan bahawa semua umatnya itu akan masuk syurga bersama baginda, kecuali mereka yang tidak mahu, iaitu mereka yang enggan ataupun mereka yang ingkar. Dan bila ditanya oleh para sahabat, waman huwa ya'ba, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tak nak masuk syurga ya Rasulullah? Yang tak nak masuk ni ialah orang yang tidak mahu mengikut segala perintah Nabi SAW dan tidak mahu mengikut sunnah Nabi SAW. Jadi itulah petanda kasihnya Nabi pada kita. Dan Alhamdulillah, rasanya pagi ni memang walaupun ada yang tidur lewat, ada yang bangun awal sebab nak sahur, lebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua yang mengambil hari ini sebagai hari yang sungguh istimewa, di mana 10 Muharram ini bagi orang-orang mukmin itu dikenali sebagai bulan kemenangan. Bulan kemenangan ataupun hari kemenangan. 10 Muharram itulah hari kemenangan. Juga bagi orang mukmin yang sangat-sangat sensitif dengan hari 10 Muharram ni, dia akan dapat merasakan bahawa 10 Muharram adalah hari special di mana ini adalah dikatakan hari turunnya subsidi iman daripada Allah Jalla wa'ala mencurah-curah ke bumi ini. Kepada hamba-hambanya yang meraih subsidi-subsidi iman ini, mereka akan menanti-nantikan 10 Muharram datang, mereka akan dapat berbagai rahmat dan nikmat daripada Allah SWT, seperti mana Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang dikasihi di kalangan para Nabi dan Rasul. Jadi untuk kita menyuntik sedikit semangat ataupun motivasi pada pagi ini, supaya kita dapat merasakan feel penghayatan apakah istimewanya pagi ini, apakah istimewanya 10 Muharram ini, apakah kepentingan bagi orang mukmin seluruh umat Muhammad ini, maka mari kita sorot beberapa kisah yang membuktikan bahawa ini bukan kata-kata kosong dan omong-omong ataupun khayalan, melainkan ini telah pun tercatat dalam pena sejarah bahawa 10 Muharram ini adalah hari yang sangat istimewa berbanding hari-hari lain. Bahkan ulama memberitahu bahawa Muharram ini adalah syahrullah, bulan Allah. Dan tentulah bulan yang paling banyak Nabi Muhammad SAW berpuasa itu, selain daripada Ramadan, adalah bulan yang menunjukkan dia mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kita kaitkan dengan tajuk kita berkaitan dengan pahala dan dosa pada pagi ini dan berkaitan dengan keistimewaan Muharram itu, kita ingin kembali ke belakang. Kisah bagaimana Nabi Adam AS, di mana kita tahu bahawa Nabi Adam AS telah melakukan satu kekhilafan yang menjadi asbab untuk baginda Nabi dan juga ibu kita Siti Hawa turun ke muka bumi ini. Dengan sebab kekhilafan itulah, maka akhirnya menangislah Nabi Adam AS, menangis dalam keadaan bertaubat, mengambil masa yang begitu panjang, terpisah dengan Siti Hawa. Bayangkan turun ke bumi, tak ada saudara, tak ada anak, tak ada keluarga, dipisahkan pula dengan Siti Hawa, kemudian dipisahkan itu mengambil masa yang terlalu lama. Jadi di sinilah terungkapnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin daripada mulut yang mulia Nabi Adam AS. Dan akhirnya Allah menurunkan satu kemenangan kepada Nabi Adam AS. Allah turunkan subsidi iman kepada Nabi Adam AS yang berupakan keampunan dan kemaafan daripada Allah, jatuhnya itu pada 10 Muharram. Subhanallah. Inilah peristiwa agung pertama yang didapati oleh Bani Adam yang melalui Nabi Adam AS, iaitu pengampunan dan kemaafan daripada Allah Jalla wa'ala 10 Muharram. Ini satu keagungan dan juga satu kejayaan yang patut kita contohi. Yang kedua, kita tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Muharram ini yang berkaitan dengan pahala dan dosa. Kita lihat sejarah Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS, baginda ini terkenal sebagai seorang pendakwah yang hebat. Subhanallah. Tetapi Allah telah menguji di mana bila mana umatnya itu agak degil, tidak mahu mendengar ajakan dan dakwah yang berhikmah daripada Nabi Yunus, sehingga akhirnya Nabi Yunus keluar daripada kawasan itu dan menaiki kapal. Dan kita pun tahu bagaimana Nabi Yunus akhirnya terpilih setelah beberapa kali diundi dan dicampakkan ke laut. Dan pada waktu itulah Allah utuskan, wahyukan kepada ikan Nun untuk untuk memasukkan Nabi Yunus dalam perut ikan Nun. Jadi terjadilah peristiwa yang sangat, orang kata, gelap, gelita. Nabi Yunus berada dalam perut ikan Nun yang baunya pun bau perut. Ya, kemudian tak ada makan minum, tak ada keluarga, tak ada apa-apa selama 40 hari. Dan Nabi Yunus AS mengungkapkan kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi bila kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan blur, dalam keadaan depressed, dalam keadaan tertekan, ekonomi kita jatuh,
kita dilanda dengan wabak, kita dilanda dengan masalah sosial, masalah keluarga, maka ketika itu janganlah kita berputus asa, hendaklah kita tahu bahawa ada yang maha mendengar rintihan dan keluhan hati kita, iaitu Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang kita nak ungkapkan? Nabi Yunus telah membuktikan permintaan terbaik untuk menghilangkan segala resah, gelisah dan derita ini adalah dengan mengungkapkan kalimah taubat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi inilah yang kita kena buat tiap hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengaku bahawa diri kita banyak dosa, kita mengaku diri kita melakukan kezaliman, kita mengaku diri kita tidak adil, kita mengaku bahawa kita adalah hamba yang lemah, yang hina. InsyaAllah dengan sebab ini Allah akan buka jalan kepada kita untuk Allah beri kejayaan dan kemenangan. Lagi-lagi bulan ini, hari 10 Muharram ini adalah hari turunnya subsidi iman. Dan kalau kita sorot lagi dalam kisah-kisah para Nabi dan Rasul ni, sebenarnya terlalu banyak Allah nak turunkan kemenangan kepada umat ini. Terlalu banyak. Bahkan sebelum umat Muhammad ini mendapat keistimewaan ini, Allah dah tunjukkan semua Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang special-special ni, semua ada catatan sejarah. Contoh Nabi Nuh AS. Turunnya kapal yang membawa 80 orang yang didakwah selama 950 tahun. Dapat 80 orang. Tu level Rasul tu. Bukan level Nabi Nuh, tak ada doktor, tak ada profesor dan bukan ada datuk seri. Tidak ada gelaran apa-apa. Tapi berdakwah selama 950 tahun hanya dapat 80 orang. Kalau orang sekarang kata terlampau sikit. Tapi disebabkan itu, 80 orang inilah terjadinya keturunan yang ada sekarang ni. Dan Allah beri kemenangan kepada Nabi Nuh AS, damparkan kapal bahtera itu di Bukit Judi pada 10 Muharram. Dan tadi juga Nabi Yunus juga dilepaskan oleh Allah daripada perut ikan Nun pada 10 Muharram. Dan kita tengok lagi macam mana Allah turunkan kemenangan. Ini kemenangan ini patut kita raikan, patut kita doa supaya turun kepada kita, kepada umat Muhammad dan kepada seluruh negara, seluruh rakyat negara Malaysia ini. Moga-moga Allah turunkan satu kejayaan, Allah angkat wabak ini, Allah beri kita kehidupan yang normal, Allah beri kemudahan untuk kita beribadah dan menjadi orang bertakwa. Pada 10 Muharram inilah kita kena fokus untuk minta pada Allah sesungguh. Dan kita tengok macam mana Allah jadikan juga Nabi Ibrahim AS. Waktu dia diuji, Namrus campak ke dalam api. Itu peristiwa paling dahsyat di abad itu. Pada waktu itu paling dahsyat. Tidak pernah ada orang yang diseksa sampai sekejam itu. Jadi ini berlaku kepada Nabi Ibrahim dan dilepaskan oleh Allah juga pada 10 Muharram. Subhanallah, banyak sangat peristiwa 10 Muharram ni yang memberi petanda pada kita. Allah suruh kita berfikir, wahai manusia, wahai umat Muhammad, apakah kamu tidak teruja untuk kamu menjadi orang-orang yang masuki syurga bersama Nabi Muhammad SAW? Apakah kamu tidak teruja untuk mentaati perintah Allah melalui Nabi-Mu? Apakah kamu tidak teruja untuk mendapat subsidi iman, kemenangan demi kemenangan, kejayaan demi kejayaan daripada Allah Jalla wa'ala? Dan ini hanya terdapat pada ulul albab ataupun orang-orang yang mahu berfikir, yang menggunakan hatinya untuk celik melihat kebenaran. InsyaAllah orang-orang ini akan memperoleh kejayaan seperti mana yang Allah turunkan kepada orang-orang terdahulu di kalangan para kasih Allah, di kalangan para Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Tuan-tuan, baru 3-4 episod yang diceritakan oleh Ustaz Muhammad Nazri mengenai 10 Muharram ni. Itu daripada Nabi Adam alaihissalam yang dikeluarkan daripada surga, turun ke dunia ini, tuan-tuan puan, terpisah dengan isterinya, tuan-tuan puan, Hawa. Alhamdulillah, kemudian tu cerita pula Nabi Nuh alaihissalam yang berdakwah, tuan-tuan puan, 950 tahun, hanya 80 orang saja yang bersamanya dengan kapal-kapal yang dibinanya untuk menyelamatkan umat daripada banjir yang begitu hebat. Yang tidak masuk tu anaknya sendiri, isterinya pun sendiri tidak ada dalam kapal itu. Kemudian cerita Nabi Yunus alaihissalam dalam ikan nun, dalam ikan paus yang besar macam mana, tuan-tuan, 40 hari 40 malam dalam perut ikan, tuan-tuan, dibebaskan juga pada 10 Muharram. Dan begitulah, tuan-tuan, nabi-nabi dan banyak lagi. Ustaz hanya dapat menceritakan peringkat awal ni, mukadimah ni, beberapa orang nabi yang dikaitkan dengan 10 Muharram. Ustaz, saya begitulah. Cerita ni bukan cerita-cerita orang-orang cekai-cekai macam saya ni, tuan-tuan. Cerita para nabi. Cerita datuk daripada datuk kita, Nabi Adam AS, dikaitkan dengan 10 Muharram. Cerita Nabi Yunus AS, dikaitkan dengan Muharram. Cerita Nabi Nuh AS, dikaitkan dengan Muharram. Cerita Nabi Muhammad, belum lagi nak cerita betul-betul cerita macam mana penghayatan Muharram dan 10 Muharram oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini, tuan-tuan, bulan ni tak boleh berperang ni, bulan ni, tuan-tuan.
diharamkan peperangan, diharamkan pembunuhan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, dan bulan inilah selain daripada Ramadan, tuan-tuan, bulan Muharram inilah bulan ibadah. Puasa, tuan-tuan, puasa. Puasa yang hari Seninnya, puasa hari Khamisnya, puasa 9 Muharramnya, 10 Muharramnya, 11 Muharramnya, berbagai-bagai lagi, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dan puan, inilah masa dan ketikanya menyambut 10 Muharram ini. Kita sekarang ni, hari ini 10 Muharram. Maknanya, baru seminggu lebih saja datang tahun baru 1443 Hijriah ini. Baru, tuan-tuan. Jadi kita harapkan insya-Allah, tuan-tuan dan puan, apa yang kita harapkan, kita ada satu perjanjian dengan Allah. Mari kita janji dengan Allah. Mari kita, tuan-tuan, kita buat total reconstruction, total refocusing, total, kata orang, repicturing, tuan-tuan, dengan kehidupan kita, keluarga kita, terutamanya keluarga kita, supaya kita meninggalkan Muharram, masuk tuan-tuan bulan-bulan yang berikutnya, tuan-tuan, insya-Allah kita menjadi manusia baru, isteri baru, suami baru, anak baru, bapa baru, mak baru, mertua baru. Baru dalam konteks kita menghidupkan kasih sayang yang disebut tadi. Ustaz memberikan tadi dalam 2-3 minit, tuan-tuan, kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Sayangnya Allah kepada kita. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih lagi penyayang. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala begitu sayang kepada kita, makhluk yang diciptanya. Antara makhluk-makhluk yang diciptanya, tuan-tuan, Allah sangat sayang kepada kita. Lebih sayang makhluknya yang namanya insan daripada malaikat. Lebih sayang makhluk yang namanya insan daripada lautan yang diciptanya. Dari gunung ganang yang diciptanya. Dari langit-langit yang 7 tingkat langit, 10 tingkat langit yang diciptanya. Tuan-tuan, sayangnya kepada kita. Sayangnya kepada isteri kita. Allah sayang isteri kita. Allah sayang suami kita. Allah sayang anak-anak kita. Dan bulan Muharram ini adalah bulan kasih sayang. Antara bulan kasih. Ramadan bulan kasih sayang. Syawal bulan kasih sayang. Muharram ini pun bulan kasih sayang. Zulhijjah pun bulan kasih sayang. Macam mana kita menjalin kasih sayang, tuan-tuan? 2.5 juta manusia setiap tahun berhimpun, tuan-tuan. Berhimpun di Arafah. Berhimpun di Mina. Berhimpun di Makkah. Berhimpun di Madinah. Menyebarkan kasih sayang, tuan-tuan. Tak kenal kita senyum. Tak kenal kita bersalam. Orang Afrika kita tak pernah tahu dalam hidup kita bertemu, tuan-tuan dan puan. Kita salam dia, kita senyum dia, kita bagi salam dekat dia, kita cerita yang baik-baik dengan kita, kita duduk dengan dia, kita makan roti bersama dengan dia. Tuan-tuan dan puan, itulah hebatnya. Tuan-tuan yang pergi Bekah, tuan-tuan dan tuan-tuan merasa kehebatan. Macam mana hebatnya, tuan-tuan dan puan, kasih sayang di kalangan orang-orang Islam. Kita tak kenal, tapi kasih sayang mengenali antara satu dengan lain. Kita tak pernah berjumpa, kasih sayang menemukan kita antara satu dengan lain. Kita tidak pernah, tuan-tuan, duduk dalam satu suasana di Arafah ke, di Mina ke, di mana-mana ke, tapi kita duduk bersama-sama teman daripada Eropah, teman daripada Amerika, teman daripada Kanada, teman daripada Australia, teman seluruh penduduk dunia, tuan-tuan. Seluruh dunia ni datang berhimpun di Makkah, di Madinah untuk mengagungkan Allah, untuk mencatatkan rasa kasih sayang, kecintaan kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah, tuan-tuan, hebatnya. Jadi kita, Ustaz, yang masih lagi kita Muharram ni. Hari ini 10 Muharram, Ustaz. Saya menyebutkan tadi tentang pledging kita, our pledge. Ikrar kita, tuan-tuan. Janganlah tidak ada ikrar, tuan-tuan. Janganlah tidak ada ikrar. Janganlah tidak ada kita satu matlamat yang kita ucapkan, yang kita bangunkan bersama dengan anak, isteri kita, keluarga kita. Susah kita keluarga orang lain. Keluarga kita dulu, keluarga kita. Apa ikrar kita? Nak menjadikan keluarga yang beriman, keluarga yang bertakwa, menjadikan keluarga yang dilimpahi kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kita nak keluarga kita mempunyai kekuatan untuk mengamalkan amalan Islami, tuan-tuan dalam hidup kita ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sentuh sikit tentang apa ikrar sebagai seorang Muslim, Ustaz, sebagai orang Muslim. Apa ikrar kita sepatutnya bila kita bertemu dengan satu Muharram dan bulan Muharram, maknanya tahun baru dalam Islam ini. Apa ikrar kita? Silakan. Baiklah, ikrar kita dalam bila masuk bulan Muharram ni sebenarnya, kalau nak katakan ikrar bukan masa masuk bulan Muharram, tetapi kita telah pun berikrar setiap hari tanpa kita sedari. Jadi ikrar ini bagi saya, kalau bagi masuk bulan Muharram ini, kita sepatutnya dah start kita kuatkan lagi, tingkatkan lagi kualiti muhasabah kita pada ikrar yang kita telah buat. Bahkan ikrar yang paling penting kita buat setiap hari adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita telah sebut dalam kita punya sembahyang setiap hari.
sama ada solat itu solat fardu maupun solat sunat, kita dah cakap dengan Allah. Ya Allah, sesungguhnya solatku, hidupku, matiku hanyalah untukmu. Adalah untuk kerana-Mu. Maknanya hidup kita ni seperti mana Allah sebut, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dah memberitahu pada Allah, hidup mati kita ni adalah untuk dan kerana Allah. Itulah yang patut sebenarnya kita tanam hati-hati dalam hari-hari dalam hati kita. Dan kita kena selalu ungkapkan lafaz ini sebagai tanda ikrar kita juga bila masuk bulan Muharram. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, hanya Engkau lah tujuan dan matlamat kami, dan keredaan Engkau lah yang kami nak buru, nak kejar. Jadi dalam hidup kita ni kita nak jadikan Allah adalah segala-galanya. Sebab itu Datuk di sini bila Datuk tanya pasal ikrar, saya juga nak menyentuh sedikit persoalan yang mula-mula Datuk sebut di awal tadi. Ya, tentang kenapa kita ni tak teruja dengan tawaran-tawaran yang Allah bagi apa semua kan. Sedangkan kalau nak tengok tawaran yang Allah bagi ni lagi hebat daripada mall-mall, daripada Shopee, Lazada, lagi power sebenarnya. Tapi yang peliknya ni kenapa kita tak teruja. Dan ni ada kaitan dengan kita yang sebenarnya tidak mahu mentajdidkan kita punya ikrar kepada Allah, dan juga kita tidak mahu memahami apakah maksud ikrar kita dengan Allah setiap hari. Bahkan kalau kita tengok yang paling sedih, bila kita tidak muhasabah dan kita tak taubat setiap hari, ikrar itu menjadi satu bencana untuk kita. Bayangkan kita dah cakap, Allah, ya Allah, saya janji hidup mati saya hanya untuk Engkau, ya Allah. Keluar daripada solat, kita terus jadi penderhaka. Keluar daripada solat, kita terus jadi ahli maksiat. Keluar daripada solat, semua kita langgar, semua kita bedal. Yang haram kita sebat, yang makruh pun kita habis lipat semua kan. Jadi maknanya kat sini, kita tak cukup faham kenapa kita melakukan itu dan apakah ikrar selama ini kita ungkapkan. Kita bimbang bahawa selama ni kita solat, kita menipu Tuhan. Kita solat, kita mencuri dalam solat. Kita solat, tapi hakikatnya fizikal saja solat. Hati kita tak solat, minda kita tidak solat. Jadi ini sangat membahayakan kerana akhirnya solat tadi tidak menatijahkan seperti mana disebut dalam Quran. Solat itu akan berperanan untuk mencegah kemungkaran. Akan mencegah kita melakukan perkara-perkara yang jauh daripada fitrah manusia. Jadi di sini Datuk, untuk menyentuh persoalan pertama tadi Datuk, izinkan saya membuat satu cermin ni untuk sebagai satu benchmark ataupun kayu ukur pada kita, macam mana kita nak faham kenapa orang tak teruja. Sebenarnya kita lebih baik kita katakan kenapa kita tak teruja dengan Allah. Kenapa kita tak begitu excited dengan tawaran Allah. Jadi di sini sebenarnya untuk kita mudah faham, ulama ada menggariskan ada 4 kategori manusia. 4 kategori manusia ni sangat bagus untuk kita tengok diri kita, bukan tengok orang lain. Iaitu pertama, kategori orang yang dia ni dipanggil dalam bahasa Melayu orang yang abai. Mudah faham kan abai? Jadi apakah kategori orang abai ni? Orang abai ni artinya dia ni orang yang mengabaikan Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan dengan cara dia mengabaikan syariat-syariat Tuhan. Maknanya dia mengabaikan hukum halal, hukum haram, hukum wajib, hukum makruh, hukum harus, sunat dan yang selainnya. Jadi maknanya dia abaikan Allah dan syariat Allah ini meletakkan dia jadi orang yang abai. Dia ni Islam mungkin sebab dalam IC dia tu dah ada Islam. Moyang di Islam, atuk di Islam, bapa dia, mak di Islam. Jadi dia lahir memang Islam. Dan dia pun tak pernah berdoa minta untuk jadi orang Islam. Automatik. Dia pun Islam. Jadi kalau kita nak harapkan orang yang abai ni, dia ni watak dia bukan jenis orang yang ada dalam pemikiran dia Tuhan. Tak ada. Dia tak ada fikir Tuhan. Tuhan ada ke tak ada, sama je. Dia tak ada fikir tentang ibadah. Dia tak fikir tentang halal haram. Dia tak fikir tentang makruh ke sunat ke apa. Semua dia tak fikir. Bagi dia benda tu semua tak penting. Ada ke tak ada Tuhan, ada ke syariat Tuhan, semua bagi dia tak ada apa-apa. Zero. Begitulah rasa hati orang yang mengabaikan Tuhan walaupun pada dia punya IC tu di Islam. Dan dia ikut cara hidup yang dia suka. Dia nak ikut apa? Ikut katalah trending kali ni K-pop. Dia akan ikut K-pop. Kalau trending untuk bulan depan nanti jadi punk, dia ikut punk. Jadi dia ikut suka hati dia, ikut trend yang dia dapat. Dan lebih tepat lagi, orang-orang yang abai ni, dia ni orang-orang yang kategori bertuhankan nafsu. Jadi dia punya mentor dia adalah hawa nafsu dia. Seperti mana dalam Quran Allah sebut, adanya golongan-golongan yang mempertuhankan, yang bertuhankan nafsu. Ini orang dia, abai. Dan kalau kita tanya agama dia, dia akan kata saya Islam. Tapi Islam tu dia tak nampak dalam hidup dia. Dia bukan jadi the way of life dalam hidup dia. Ini golongan yang pertama. Golongan pertama. Jadi kita cek pada diri kita,
Moga-moga kita bukan dikatakan sebagai golongan orang yang abai, iaitu orang yang Islam, keturunan dan warisan. Itu yang pertama untuk cerminan kita. Yang kedua, ulama membagikan ada kategori manusia yang digelar sebagai kategori orang yang cuai. Apa beza orang yang cuai dengan abai? Okey, orang yang cuai ni dia sikit okey lah. Dia orang kata boleh bagi markah bagus sikit daripada yang pertama. Jadi orang cuai ni dia ada rasa bertuhan dalam hati dia. Cuma rasa tu ada waktu-waktu tertentu. Maknanya dia ikut musim. Macam musim sejuk, musim panas, musim gugur, musim daun, musim buah. Dia bermusim. Maknanya bila dia kena sakit, kena wabak, dia, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku, ya Allah, aku banyak dosa sekali. Dia waktu tu baru dia ingat Tuhan. Waktu dia dianugerahkan pangkat, dia dianugerahkan dengan nikmat berupa harta dan sebagainya, dia terus lupa Allah, terus melompat-lompat. Jadi maknanya dia punya ingatan dengan Tuhan ni memang orang kata ada musim, dan ibadah dia punya style pun dia ala kadar. Bila dia sibuk, dia ada mood. Bila dia sibuk, dia takkan buat ibadah. Ditinggalkan atau dicuaikan. Bila dia tak ada mood, dia pun semayang lalai-lalai. Mungkin puasa pun tak ada, apa lagi puasa sunat. Begitu juga dengan perkara-perkara yang halal haram ni. Kalau dia rasa dia ada dia sibuk ataupun dia ada mood, baru dia jaga. Bila dia tak ada mood, dia langgar habis. Jadi ada masa dalam setengah hal, dia tak buat benda yang haram. Tapi pada setengah-setengah hal yang lain, waktu-waktu lain, dia buat benda haram tu selamba je. Dia selamba je. Dia, orang kata macam orang tak ada perasaan. Melanggar je. Dia buat je. Ini kategori orang yang cuai. Dan orang ini, dia buat surah agama bermusim-musim dan dia tidak rasa menyesal dan tak rasa bersalah atas dosa yang dia buat tu. Perkataan tak menyesal dan bersalah dalam diri dia tu sangat kuat. Kategori yang kedua ni pun bahaya sebenarnya. Sebab rasa menyesal, rasa bersalah, rasa berdosa, susah nak melekat dalam hati dia. Tapi cuma dia baik daripada yang pertama. Okey, kita tengok kategori yang ketiga, ada tak dalam diri kita? Iaitu kategori orang yang lalai, ghafilin. Orang ni, kalau kita tengok secara lahiriahnya, bila kita tengok dengan mata kepala kita, kita nampak inilah calon menantu yang terbaik. Kita akan cakap itu. Inilah partner saya yang terbaik. Inilah sahabat saya yang terbaik. Inilah lelaki yang paling saya sayang. Inilah perempuan yang paling saya nak jadi isteri saya. Itu secara mata kepala. Sebab semuanya pada diri dia tu selesai. Kita tengok dia punya semayang, power. Pakai serban, pakai kopiah, molek, cantik. Walaupun bukan imam, nampak macam imam muda kan. Kemudian pula dia punya ibadah dia kalau tengok, memang perfect. Ikut rukun 13 itu lengkap, power semua kan. Lepas tu dengan semayang sunatnya, baca Qurannya pula hebat, sedap bunyi, boleh bertarannum pula tu kan. Kemudian kalau ibadah-ibadah puasa-puasa ni pun dia jaga semayang sunat, pergi umrah, wirid, zikir, tasbih, semua kat tangan. Jadi orang kata, bila orang lihat bencin ni, orang kata, baik orang ni. Baik orang ni. Sebab memang pada fizikal dia baik. Amalan agama yang lahir memang tip-top, kelas, 100%. Tapi syariat lahir hanya sesat, cuma syariat maknawi ataupun batinnya tak selesai. Apa dia? Dia bila semakin dia banyak ibadah, tamak pula. Bila semakin banyak beribadah, melakukan kebaikan, dia rasa ego. Bila semakin sebanyak dia berpuasa, dia rasa ujub, rasa diri dia power, orang lain tak power. Bila makin banyak dia melakukan umrah ataupun ibadah haji, dia rasa riak, orang lain tak boleh buat, aku boleh buat. Jadi dia flat kat mana? Dekat soal dalam hati dia. Cinta dunia, Masya Allah kuat. Dunia kita tahu kan, hubud dunia itu adalah penyakit al-wahanu yang paling bahaya, yang terdiri pada 3 rangkaian, 3 serangkai. Iaitu pertama cinta wanita, kedua cinta harta, ketiga cinta tahta. Jadi orang ni pada fizikal nampak power, soleh, hebat. Tapi dalam hati cinta pada dunia, Masya Allah. Dia tak takut dengan Tuhan, dia tak ada rindu dengan Tuhan. Jadi masalah syariat batinnya hancur. Yang ini kita tak boleh nak judge orang sebab kita tak nampak. Jadi tujuan kita cerita kat sini untuk panduan diri kita. Okey, itu yang ketiga. Golongan yang keempat ni saya rasa tak perlu saya panjangkan. Ini adalah golongan yang kita katakan orang yang bertakwa. Di mana orang bertakwa inilah orang yang bersyukur. Orang yang bertakwa ni orang yang sabar. Orang yang bertakwa ni adalah orang yang ikhlas. Khairun nas man yanfa'un nas ada dalam kategori yang keempat. Yang dikatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ada pada kategori yang keempat ni. Yang dikatakan salih wal muslih ada pada kategori yang keempat ni. Dikatakan tawabin, ini adalah kategori yang keempat ni. Jadi untuk jadi yang kategori yang keempat ni, dia kena, kalau buah durian tu kulit kena molek, isi kena manis. Dua-dua dia kena pulun.
Luar cantik, dalam cantik. Dan ini bukan mudah, melainkan dia kena ada guru, dia kena ada ilmu, dia kena dibimbing dan dipimpin oleh guru yang dapat membawa dia kepada Allah dan mengenalkan diri dia sehingga dia boleh rasa seperti mana yang dikatakan man arafa rabbahu arafa nafsahu. Dia boleh bawa guru, dia boleh bawa dikenalkan dia pada Tuhan sehingga dia kenal diri dia. Wallahu a'lam bisawab untuk yang kedua. Alhamdulillah, Masya Allah, para penonton yang dihormati sekalian, tuan-tuan dan puan, ujungnya tuan-tuan, yang disebutkannya tentang satu analogi, ambil durian lah tuan-tuan. Luarnya cantik, dalamnya cantik. Luarnya cantik, tuan-tuan. Yalah, durian baru gugur, tuan-tuan dan puan. Masak dan ganom baru gugur. Gugur pun tidak di bumi. Tuan-tuan dan puan, ada dia punya jaring-jaringnya untuk menampung supaya durian itu tidak jatuh ke bumi, tuan-tuan. Buka depan-depan kita, Masya Allah, isinya, sekuning-kuningnya, setebal-tebalnya, bijinya, sekesip-kesipnya bijinya, sesedap-sedapnya rasa, semanis-manisnya, selemak-lemaknya. Kalau saya suka yang pahit-pahit sikit, tuan, sepahit-pahitnya, Masya Allah. Masya Allah. Baunya pun harum, semerbak, tuan. Baunya bukan macam bau durian biasa ni, semerbak baunya. Allah. Tuan-tuan boleh inhale, tuan-tuan. Bau itu masuk macam inhale, dia masuk dalam rongga-rongga kita ni, bau durian yang benar-benarnya, tuan-tuan, yang fresh tu, menjadikan kita fresh, tuan-tuan. Masya Allah, itulah durian, tuan-tuan. Dan Ustaz membagikan sikit tamsil tadi tentang durian ni, bagus di luarnya dan bagus di dalamnya. Maknanya kalau pergi kepada manusia ni, luarnya bagus, dalamnya bagus. Ada orang mengatakan, alah, hati doktor, hati. Betul lah hati. Tapi kalau telanjang aja, macam mana pula hati pula kan ya? Kalau pakai seluar pun saja dikoyak-koyakkan seluar tu, macam mana hati tu? Macam mana? Takkan itu cermin, tuan-tuan, cermin. Apa yang kita paparkan, muka kita ni mencerminkan hati kita. Senyum macam tuan-tuan senyum. Saya dah hidup 73 tahun masuk 74 tahun ni. Boleh sikitlah kita ukur senyum orang, tuan-tuan. Saya boleh ukur senyum anak, saya boleh ukur senyum menantu, saya boleh ukur senyum pak tua, mak betua, saya boleh ukur senyum kawan-kawan, berdasarkan pengalaman kita. Tengok macam mana kuntum senyumnya itu, tuan-tuan dan puan. Ini ialah jadi senyum itu adalah menggambarkan hati. Senyum ikhlas itu menggambarkan hati yang ikhlas. Tawaduknya, syukurnya, tuan-tuan. Macam mana dia berasakan kesyukuran, ketawadukan itu dijelmakan melalui facial expression, melalui pergerakan tangan, melalui pergerakan kaki, melalui kehormatan. Tuan-tuan tengok macam mana orang, Allah, macam mana tuan-tuan, orang bersama dengan Nabi Muhammad. Banyak cerita macam mana sahabat-sahabat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Macam mana penghormatan yang diberikan kepada Nabi. Dan macam mana Nabi respon balik. Because respect is mutual, tuan-tuan. Macam mana Nabi respon balik kepada sahabat. Nabi tak pernah terking-terking sahabat. Nabi tidak pernah hina-hina sahabat. Nabi tidak pernah mengatakan kata-kata yang tidak diingini oleh manusia dituturkan kepada sahabat-sahabat. Nabi tidak ada dalam hadis Nabi ketawa terbahak-bahak. Tak ada, tuan-tuan, tak ada. Nabi hanya ketawa, ada senyum sikit, ternampak sikit gigi dia. Itu saja, tuan-tuan dan puan. Dan kita ditegah dalam Islam tak boleh terbahak-bahak, beria-ria sangat, tuan-tuan. Sampai tuan-tuan dia punya nada, dia punya ketawa, tuan-tuan. Satu dewan dengar, tuan-tuan, satu kampung boleh dengar. Ini tidak digalakkan. Itu ketawa syaitan. Syaitan ketawa macam itu, iblis ketawa macam itu. Tapi apa yang saya nak sebut, Ustaz, tentang durian tadi yang baik di luar dan baik di dalam. Inilah yang kita nak. Inilah yang Muslim kita nak, tuan-tuan dan puan. Dan kita nak kita baca ni daripada bulan Muharram. Ustaz kata tadi bukan daripada bulan Muharram. Daripada kita dilahirkan keluar daripada perut ibu kita. Dalam masa dalam kandungan sendiri pun mak bapa, tuan-tuan, mesti mengambil peranan dan daya yang utama untuk menentukan bayi yang akan lahir itu, bayi yang dimasukkan dalam lorong. Lorong macam mana, tuan-tuan? Lorong kasih sayang, lorong kasih sayang, lorong kasih sayang. Kasih sayang Allah, kasih sayang Nabi, kasih sayang mak bapa. Dan lorong kepada lorong yang beriman, yang bertakwa. Inilah daripada lahir, anak jadi toddler, anak jadi remaja, anak jadi pra-dewasa, anak jadi dewasa, dan seterusnya. Baik, Ustaz, kita panjangkan sikit lagi, Ustaz, tentang pahala tadi, Ustaz. Persoalannya, Ustaz dah ulas sikit tadi. Kenapa kita tidak tertarik? Kenapa? Apa masalah kita?
Dah umur dah 60 tuan-tuan. 60 dah umur. Tapi nak sembahyang sunat. Susahnya. Apalagi nak bangun bertahajud. Tuan-tuan ada orang. Kawan-kawan tanya kawan. Saya tanya, doktor dia tanya saya, adakah sembahyang tasbih? Adakah sembahyang? Subhanallah, subhanallah, subhanallah tasbih ni. Tuan-tuan nampak yang menanya tu 67 tahun tuan-tuan. Sakit dah. Kencing manis, darah tinggi tuan-tuan. Jantung pun. Injak pun dah tak betul dan sebagainya. Tak pernah buat tuan-tuan. Tahajud. Ada orang tanya tahajud. Tahajud pun tak pernah buat. Cuman, yalah itu yang bangun pukul 4 pagi, 4.30 pagi, pukul 5 pagi. Tapi yang subuh pun tak buat tuan-tuan. Subuh pun tak buat ni. Subuh pun tak buat. Jadi kata tadi sunat subuh. Kita kata salat subuh. Subuh tak bangun lagi ni. Jam saya tuan-tuan pukul 7.44 dah sekarang. Tak bangun lagi. Jadi Ustaz, konsep pahala di pahala. Alhamdulillah tuan-tuan puan memang dalam banyak agama, tapi Islam ni very defined. Very refined tuan-tuan. Bila berceritakan tentang dosa dan pahala dan sebagainya. Dan macam tawaran-tawaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh pahala-pahala ni tuan-tuan puan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli ibadah ialah nabi. Ahli dakwah ialah nabi. Ahli berjuara dalam peperangan ialah nabi. Ahli pentadbiran ialah nabi. Ahli yang menunjukkan sifat-sifat kepimpinan ialah nabi. Ahli yang menunjukkan suami yang terbaik ialah nabi. Ahli ayah yang terbaik ialah nabi. Semuanya Nabi telah menunjukkan contoh-contohnya kepada kita. Bagi orang Islam, tuan-tuan dan puan, tak ada masalah langsung dalam hidup ni. Tak ada masalah langsung. Qudwah hasanah, uswatul hasanah ni sudah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap satunya. Jadi Ustaz, untuk menambahkan pahala ni, semuanya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yang ratus-ratus ribu hadis ditapis untuk menjadi yang kesahih, yang paling baik, yang hasan, yang sahih, tuan-tuan dan puan, tapis. Dan kebanyakan hadis-hadis ini, sebagian besarnya menyentuh mengenai dosa dan pahala dan sebagainya. Tetapi begitulah Al-Quran menyebutkan, begitulah hadis menyebutkan, begitulah syarahan ustaz-ustaz di masjid-masjid, begitulah syarahan ustazah-ustazah bertemu dengan wanita-wanita dan sebagainya. Begitulah tuan-tuan puan, orang tua-tua kita mengingatkan kita dosa dan pahala. Tapi konsep perkataan pahala itu nampaknya tak ada sangat dalam kepala. Turun dalam hati tak ada. Kalau turun dalam hati, turun dalam tangan, turun dalam kaki, turun dalam badan kita, senang berlari lah tuan-tuan, berlari. Nak bantu anak yatim berlari. Nak dirikan komplek Anjung Husnul Khatimah ni berlari. Tiap-tiap bulan potong RM100, RM100. Pasal gaji kita suami isteri tuan-tuan 18,000 tuan-tuan dapat. Takkan nak potong RM100 tak boleh setiap bulan untuk membina sebuah institusi yang menyelamatkan umat daripada bencana di akhirat nanti. Jadi Ustaz, saya nak tanya Ustaz tentang konsep pahala ni. Apa dia halangan-halangan dia? Kita tahu, apa dia halangan yang menyebabkan kita tidak nampaknya tertarik, yang nampaknya kita tidak dapat memahami, yang nampaknya kalau faham pun kita tidak ada kekuatan, daya kekuatan untuk melakukan sesuatu bagi menghidupkan pahala dalam kehidupan kita ni. Apa halangannya Ustaz agaknya? Sila Ustaz. Pahala ni ataupun sawab dalam bahasa Arab dia satu perkara yang tak nampak. Ghaib. Kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah, masa kita belajar start masuk Al-Quran, depan kita surah Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang maha ghaib itu yang pertama syarat untuk ciri-ciri seorang mukmin yang sebenar itu dia kena beriman dengan perkara yang ghaib. Apa itu yang ghaib? Allah itu adalah maha ghaib. Dan pahala juga termasuk dalam kategori ghaib yang tak nampak. Mata tak nampak. Maksudnya mata kepala kita tak nampak. Allah tak jadikan nampak pahala tu depan mata kepala kita. Sebagai untuk Allah uji kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapa antara kamu ni yang boleh yakin dengan hati kamu untuk buat yang terbaik. Jadi salah satu daripada tanda ataupun ciri orang beriman itu dia kena mempercayai dan meyakini perkara yang gaib yang tak dinampak, antaranya pahala. Kalau Allah buka pahala itu macam mana depan mata kepala kita, mungkinlah tak ada orang nak pergi mall. Tak ada orang nak berniaga. Tak ada orang nak beli kereta. Mungkin tak ada orang nak makan durian pun tepi jalan tu. Orang sibuk buru pahala.
Dan ini akan menyebabkan situasi yang dikatakan dunia ini sebagai darul bala wal imtihan tu tak terjadi. Dunia ni besok orang kata apa, tak ada berlaku ujian-ujian, dia akan terjadi nampak cantik semua. Jadi di sini Allah bagi ujian dengan salah satu caranya, Allah bagi ujian kepada kita, dia tak nampakkan pahala pada kita. Kemudian kalau kita tengok dalam satu riwayat yang lain, jalan-jalan menuju ke syurga ini, ulama kata dia dipagari dengan pagar-pagar yang derita, yang tak best. Sedangkan jalan-jalan untuk menuju ke neraka dipagari dengan pagar nikmat dunia. Pagar yang cantik-cantik, yang indah-indah, yang molek-molek, yang sedap-sedap, yang lazat-lazat belaka. Jadi kalau bila ulama cakap begitu, kita faham bahawa bila kita nak buat benda-benda yang baik ni, biasanya halangan dia ialah benda-benda yang negatif. Nak pergi semayang, apa tiba-tiba tayar pancit lah, nak pergi majlis ilmu, tiba-tiba internet punya ada gangguan lah. Kan, nak pergi berjumpa dengan orang soleh, tiba-tiba kita ada urusan keluarga lah. Halangan terlalu banyak. Jadi maknanya itu adalah satu sunnatullah yang telah Allah tetapkan sebagai membuktikan dunia darul bala wal imtihan. Dunia ni tempat ujian, tempat Allah test kita. Jadi Allah nak tengok siapa di kalangan hamba-hambanya yang hebat, yang boleh melepasi ujian-ujian ni. Macam kita tengok dekat negara barat, dia ada orang kata satu permainan game yang macam ninja ke apa semua tu kan. Kita tengok dia melompat sana melompat sini. Kadang-kadang game tu pada awalnya dilibatkan hanya orang dewasa. Tapi sekarang kanak-kanak pun ada, perempuan pun ada. Jadi siapa yang lepas daripada ujian-ujian yang berbentuk memang sangat-sangat mencabar tu, dia akan hebat lah. Dia jadi super lah kat situ. Jadi begitu jugalah Allah, dia bagi kita untuk pergi syurga ni, dia kena ada mahar dan bayaran. Iaitu mahar dan bayaran ni adalah satu benda yang sulit untuk kita fahami, melainkan orang-orang yang bertakwa, yang hati dia bersih daripada dosa. Okey, soalnya sekarang, kenapa kita tak ada feel kita nak buat benda baik sedangkan Allah dah bagi macam-macam tawaran? Seperti mana yang kita sebutkan pada 4 kategori tadi tu. Maknanya kalau kita cerita 4 kategori manusia yang saya sebutkan sebentar tadi, dia berkait rapat soal didikan. Didikan yang awal yang dibuat oleh mak ayah. Jadi dalam hadis Nabi sebut yang meyahudikan, memajusikan dan menasranikan anak-anak adalah mak ayah. Mak ayah tu pula diyahudikan, dimajusikan, dinasranikan oleh mak ayah yang terdahulu. Jadi maknanya dia ada rentetan. Mak, nenek, moyang apa semua. Jadi berpunca daripada pendidikan ini yang mana kita faham bahawa memang Allah turunkan setiap Nabi dan Rasul untuk didik manusia. Dia tak ada kerja lain. Memang kerja full time didik. Manusia ni kalau tak dididik, dia jadi haiwan. Bahkan lebih sesat daripada haiwan. Jadi bila tak dididik, itu yang jadi kategori pertama tadi, abai, cuai lalai. Dan akhirnya bila mereka jadi begini, mereka tak dapat membuka ataupun mereka selalu melakukan dosa. Dosa hati mereka ni dah penuh dengan karat-karat hitam mazmumah dosa. Jadi bila orang cerita benda kebaikan, dia dah tak rasa seronok, tak best, tak ada rasa feel apa-apa. Sebab tu kita tengok bila orang-orang yang bertaubat ni, apabila katalah orang ni, dia dulu jahat, nakal, dan dia nak berhijrah jadi orang yang baik, nak nampak indah buat benda-benda yang berpahala, jadi dia pun bertaubat. Jadi bila orang bertaubat, biasanya orang akan tanya, apa tanda taubat tu dah diterima oleh Allah? Biasa bila kita taubat ni, mesti kita nak juga tahu apakah tanda-tanda taubat tu diterima oleh Allah. Jadi dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada disebutkan antara ciri orang yang dia ni dah, hati dia dah mula terbuka nak buat benda baik. Tadi dia nampak pahala-pahala tu macam kecil, tak ada benda. Dia pun tak teruja dengan pahala. Kali ni dia rasa dia nak buat benda baik dan dia terasa Allah bagi pahala walaupun sikit sebesar gunung Uhud pun dia nak kejar. Jadi apa tanda-tanda dia? Dia kena taubat dulu. Dan apa tanda-tanda taubat tu diterima? Pertama, dalam kitab ulama sebut, Imam Abu Laith As-Samarqandi sebutkan, pertama, salah satu daripada tanda dah bermula taubat itu diterima oleh Allah, dia dah mula memutuskan hubungan, jaringan dengan kawan-kawan, network-network yang suka buat maksiat. Maknanya yang fasik. Kalau sebelum ni di kawan geng-geng ngopi dengan geng-geng ngetih ni suka lara, buat benda-benda tak faedah, dia dah perlu putuskan. Putuskan bukan dengan cara yang tak baik, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang berhikmah. Maknanya dia cuba cari environment dan juga cari bi'ah salihah yang baru. Itu ciri pertama antara tanda taubat dia Allah dah terima. Maknanya waktu itu dah mula dia rasa manisnya nak beribadah.
Seronoknya Allah nak bagi pahala tu, pahala ni. Yang kedua, dia dah menghentikan semua jenis maksiat. Maksiat-maksiat dia dah hentikan secara bertahap-tahap. Kalau dulu dia kaki rokok, mungkin satu hari dia hisap 3 kotak rokok, jadi dia tukar, dia kurangkan jadi 2 kotak. Dia kurangkan lagi 1 kotak. Jadi maknanya dia dah mula ada kekuatan untuk hentikan maksiat dan mula dah rajin lakukan ibadat. Kalau dulu dia semayang lewat, kali ni sebelum 5 minit azan dia dah tercungguk, tunggu kat saf semayang. Itu yang kedua. Ketiga, dia dah rasa hilang, rasa macam nak happy-happy, rasa orang kata enjoy-enjoy, rasa senang lenang dengan dunia. Jadi waktu ini, waktu taubat dia diterima, waktu hatinya dah rasa manis dengan nak buat ibadah ni, dia dah terasa macam hati dia susah nak ingat mati. Hati dia susah dengan kematian. Adakah cukup bekalan dia? Adakah cukup besok dia nak balik jumpa Allah, Allah terima? Dia dah mula, orang kata hati dia dah bermain-main begitu rasa hati dia. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia percaya dan yakin dengan Allah, jaminan Allah bahawa dalam soal rezeki ni Allah akan bagi dan jamin. Jadi bila Allah jamin dan bagi, dia akan sibukkan diri dengan Allah. Dia akan kurangkan hubungan dia dan kesibukan dia dengan dunia. Sebab tu kalau kita nak tahu Allah tu suka dengan kita, tengok kita sibuk dengan Allah ke sibuk dengan dunia. Kalau kita sibuk dengan Allah, maknanya kita tahu bahawa Allah dah suka dengan kita. Jadi begitulah tanda-tanda orang-orang yang mula Allah dah buka hati dia untuk dapat halawatul iman. Mana halawatul iman tu dia rasa seronok nak beribadah, seronok nak memburu redha Allah, seronok nak menerima tawaran-tawaran yang Allah bagi dalam bentuk pahala yang bermacam-macam ni. Itu salah satu ciri-cirinya, dia kena bertaubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, buang segala kerak-kerak daki-daki hati tadi, mazmumah-mazmumah tadi, sehingga Allah campakkan tanda-tandanya dalam diri dia, dan disitulah dia akan mula nampak seronok nak beribadah dan rugi kalau ditinggalkan segala tawaran Allah. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Saya ambil yang terakhir, tuan-tuan dan puan ni. Saya suka ambil yang terakhir ni. Pasal dia punya penutup tu dia, tuan-tuan, yang paling cantik sekali, tuan-tuan. Apa dia? Bertaubatlah, tuan-tuan. Taubat nasuha, taubat nasuha. Bila lagi nak bertaubat? Saya pun perlu bertaubat, tuan-tuan perlu bertaubat. Alhamdulillah, sempatlah pagi tadi Ustaz, kita semayang sunat taubat. Usolli sunat taubati raka'atain lillahi ta'ala. Bertaubatlah kepada Allah, tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah. Dosa banyak, tuan-tuan. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan isteri, dosa dengan suami, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran, dosa dengan mertua. Dengan mertua dia banyak dosa. Dosa dengan bapak mertua, dengan mertua, dengan ipar dia banyak dosa. Dosa dengan ipar, tuan-tuan. Dosa di tempat kerja, dosa waktu bekerja. Allah, dosa tawaran-tawaran, menerima tawaran-tawaran, tuan-tuan. Mr. 1%, Mr. 5%, Mr. 10%. Dosa, tuan-tuan. Bila lagi nak bertaubat, tuan-tuan? Muharram ni, 10 Muharram ni, tuan-tuan. InsyaAllah, tahun 1443 Hijriah ini, kita jadikan tahun taubat, tuan-tuan. Tahun taubat, tanda lagi dah. Rokok pun tanda dah. Cium rokok pun tanda dah. Cium masak rokok pun tanda dah. Tanda, tuan-tuan, tanda dah. Dan masjid dan surau kalau dibuka. Tempat saya, tuan-tuan, rumah saya dekat betul-betul sebelah masjid, sebelah surau. Alhamdulillah, tuan-tuan, nampak ni. Ada kena COVID. Kita punya Bilal kena COVID, tuan-tuan, tutup 3 hari. Hari ni boleh buka dah, tuan-tuan. Bolehlah, insyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan, semua yang berjemaah dekat wali wilayah ni boleh 50 orang dan sebagainya. Bolehlah. Alhamdulillah, dia gila-gila dekat begitu. Tapi inilah, tuan-tuan, nampak. Maknanya, bertaubatlah. Dosa banyak. Tak ada orang yang tak ada dosa. To err is human, tuan-tuan. Melakukan kesilapan ini adalah manusia. Sebab itu, tuan-tuan, dalam Islam ni ada satu institusi namanya taubat. Allah suka sangat. Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang bertaubat. Dan orang suka orang yang membersihkan diri mereka, tuan-tuan, daripada dosa-dosa ini. Masya Allah, tuan-tuan, sonok saya pada pagi ini bersama dengan Ustaz Muhammad Nazri, tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan. Sebelum tu, tuan-tuan, puan, saya harap, tuan-tuan, mari bersama-sama, tuan-tuan. Saya diminta oleh teman-teman buka satu akaun TikTok. Saya pun dah buka lah, tuan-tuan, akaun TikTok ni. Masya Allah. TikTok ni kebanyakan orang muda belasan tahun, 20-an dan 30-an. Itu dia punya orang ramai. Tapi di akhir-akhir ni, bila saya tengok dalam TikTok tu, ramai juga orang yang dah berumur, tuan-tuan, puan. Sebab sekarang nampak ni, nada agama tu sudah ada dalam TikTok. Paling tidaknya TikTok Malaysia lah, tuan-tuan. Nada agama tu sudah ada.
Saya tengok beberapa orang ustaz-ustaz, pendakwah pun dah muncul dalam TikTok dan sebagainya. Saya pula tuan-tuan muncul khusus saya nak berbicara, bercakap, berdialog, tuan-tuan, menjalinkan hubungan yang intim antara saya dengan golongan muda. Saya ni paling tua sekali nak jalin dengan golongan muda. Saya nak lambai pemuda-pemuda ni. Saya nak gamit pemuda-pemuda ni. Marilah kepada Islam. Marilah kepada iman. Marilah kepada agama. Marilah mengamalkan. Marilah menambah pahala. Macam itu tuan-tuan. Marilah berkasih sayang. Marilah sayang mak. Marilah sayang ayah. Marilah sayang adik-beradik. Marilah sayang diri kita terlebih dahulu. Remaja, jangan kau sia-siakan waktu remaja. Inilah prime time, inilah prime age, tuan-tuan dan puan. Saya nak lambai anak remaja, tuan-tuan. Saya nak lambai. Macam mana saya lambai, tuan-tuan dan puan? Ya? Tuan-tuan, saya dah rakamkan 50 siri, tuan-tuan. 50 siri. Satu-satu siri, satu hari satu siri. Berapa minit, tuan-tuan? 1.5 minit. 1 minit setengah aja, tuan-tuan. Dalam TikTok ni tak boleh 3 minit. Jadi saya buat setengah aja. 1 minit setengah. 1 minit setengah, satu cerita. 1 minit setengah, satu cerita. 1 minit setengah, satu cerita. Dan kita hari ini rasanya siri yang ke-6, tuan-tuan. Apa tajuk besarnya? Siri yang ke-6. Saya akan lambung tajuk ni, tuan-tuan. Apa dia? Amalan kenit, pahala melangit. Amalan kenit ni kecil. Diminutive, small, tiny, very tiny amalan. Tetapi pahalanya melangit. Amalan, tuan-tuan, sungai, pahalanya lautan, tuan-tuan. Amalannya busut, pahalanya menggunung, tuan-tuan dan puan. Itu yang saya akan ulas insya-Allah, tuan-tuan dan puan. 50 siri yang saya telah rakamkan. Setiap satunya 1.5 minit. 1 minit setengah, tuan-tuan. Allah, tuan-tuan, 1 minit setengah. Takkan kita tak boleh buka telefon, buka 1 minit setengah TikTok, pergi Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Ataupun user ID-nya, tuan-tuan dan puan, Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan pergilah, tuan-tuan. Ajak anak-anak. Tuan-tuan, saya harap tuan-tuan buka akaun TikTok, anak-anak tuan-tuan pun dah ada akaun tu, pergilah kepada tuan-tuan Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. InsyaAllah, tuan-tuan, saya nak lambai sekali lagi. Saya nak lambai anak-anak, saya nak gamin anak-anak. Pasal saya risau, tuan-tuan. Saya sangat risau. Ustaz, saya dah banyak kali cerita dengan Ustaz Muhammad Nazri. Risau tengok pemuda-pemuda sekarang. Risau. Apa nak jadi 20 tahun yang akan datang? Apa nak jadi 30 tahun yang akan datang? Macam mana generasi pengganti, tuan-tuan? Macam mana? Masjid kosong, tuan-tuan. Masjid kosong. Takkan masjid kosong langsung. Imam tak ada besok. Bilal tak ada, tuan-tuan. Khatib tak ada. Tak ada. Jadi inilah, tuan-tuan, yang saya nak hidupkan insya-Allah. Mudah-mudahan, tuan-tuan dan puan, Yayasan Sabha yang kita ada ni, yang kita sayang, yang kita kasih sejak 23 tahun yang lalu sampai sekarang ni, Yayasan Sabha dalam imej yang baru di tuan-tuan dan puan, kita nak bangunkan institusi-institusi insya-Allah untuk memanggil manusia, menggamit manusia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang sedang kita lakukan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada 2 perkara, tuan-tuan. Ada 2 perkara yang tuan-tuan kena miliki. Satu nama, tuan-tuan, saya rakamkan 15 siri langkah ke syurga namanya. Langkah ke syurga. Satu-satu tu dalam 6 minit, 7 minit, 6 minit, 7 minit, 6 minit, 7 minit. 15 siri dah siap, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dapatkan package ni. So saya menggunakan orang pakar-pakar di teknikal dia untuk memproses. Jadi tuan-tuan, tuan-tuan bayar sikit RM20, itu pun dimasukkan dalam tabung pembinaan komplek Anjung Husnul Khatimah. Semuanya masuk dalam tabung. Jadi tuan-tuan, langkah ke syurga ni RM20, tuan-tuan, 15 siri. Dan satu lagi, tuan-tuan dan puan, yang package juga ialah kita punya webinar yang pertama 26 hari bulan 6 dulu. Webinar yang pertama tajuknya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Saya buat pembentangan yang pertama, Ustazah Muzayyana Hamdullah kesayangan tuan-tuan tu buat pembentangan yang kedua. Tuan-tuan, dalam tu ada zikir munajat, dalam tu ada doanya, dalam tu ada, tuan-tuan dan puan, apa yang nak dibuat, tips. Ada 20-30 tips. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Macam mana anak-anak isteri kita, anak perempuan kita, isteri kita, makcik kita, pakcik kita, nenek-nenek kita pun, tok-tok kita pun boleh menjadi, tuan-tuan, Ketua Bidadari Syurga. Jadi, tuan-tuan, buku yang saya tulis, Ketua Bidadari Syurga, insya-Allah kita telah seminarkan, kita webinarkan. Laporan dia, tuan-tuan. Laporan dia, tuan-tuan dapatkan. Pun RM20 saja. Pun duit ini, tuan-tuan, kumpulan ni, kita ada kutipan ini, dimasukkan dalam terus kepada tabung pembinaan komplek Anjung Husnul Khatimah. Bukan untuk peribadi saya. Saya buat, saya rakam, saya apa semua. Tapi tidak ada untuk saya, semuanya untuk komplek Anjung Husnul Khatimah.
Inilah tuan-tuan usaha yang kita buat sikit tuan-tuan dan puan. Yang ketiga tuan-tuan, buku-buku kita. Inilah buku kita. Buku 3 serangkai itu dapatkan tuan-tuan. Dapatkan. Tak ada dalam kedai buku. Di JB tak ada buku tu. Di Kota Baru tak ada buku tu. Di Kota Kinabalu tak ada. Di Badan Seri Begawan tak ada. Di Singapura, di Gelang pun tak dapat buku tu tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh dapat kepada kita tuan-tuan. Buku 3 serangkai ni. Dapatkan tuan-tuan insya-Allah. Saya harap tuan-tuan tiap rumah, kalau tuan-tuan nak bagikan gift ataupun hadiah-hadiah, sama ada perkahwinan, sama ada anniversary, sama ada apa-apa juga di pejabat, nak bagikan pada pejabat kita tu, teman-teman dalam pejabat kita yang menyokong kita selama ini, yang meraih keuntungan demi keuntungan, bagilah mereka satu hadiah. 3 serangkai ni, hadiahkan kepada mereka tuan-tuan dan puan insya-Allah. Dan yang berikutnya tuan-tuan dan puan, saya harap insya-Allah dalam kita bersua ni tuan-tuan dan puan, kita harap pada malam ni tuan-tuan, jangan lupa malam ni kita berjumpa dengan Dr. Izwan Muhammad Yusof bersama dengan Ustazah Muzayyanah Hamdullah. Kita cerita apa tuan-tuan? Kita cerita peribadi mukmin. Siapa dia? Orang mukmin yang ada syakhsiah, yang ada suatu kepribadian, syakhsiah mukmin. Malam ini kita cerita tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan bukalah. Dan tuan-tuan jangan lupa besok pagi tuan-tuan, besok pagi hari Jumaat kita bersama dengan Ustaz Imam Ernie Senegar. Masya-Allah. Quran, hadis, ulama. Quran, hadis, kata-kata ulama. Quran, hadis, kata-kata ulama. Pagi besok pukul 7. Saya bersama dengan Ustaz Ernie Senegar. Imam, tuan-tuan, imam, pendakwah, ilmuwan, agamawan yang bersama dengan kita besok pagi insya-Allah. Dan malamnya tuan-tuan, hari Jumaat, malam Sabtu tuan-tuan, kita berjumpa dengan satu keluarga lagi tuan-tuan. Keluarga apa tuan-tuan? Keluarga Ustaz Said Ashik bersama dengan 3 orang isterinya, ada 15 orang anak tuan-tuan dan puan, dah masuk kita. Keluarga yang minggu lepas dah masuk dah. Kita nak lagi. Kali ini kita nak dengar lagu-lagu dia tuan-tuan. Dia merakamkan lagu-lagunya. Ada dia punya tuan-tuan. Ada punya recording artis tuan-tuan dan puan. Lagunya lagu-lagu Rabbaniyah, lagu-lagu ketuhanan tuan-tuan. Masya-Allah, hebat. Macam mana keluarganya, 15 orang anak-anaknya, 3 orang isterinya, duduk di satu bumbung tuan-tuan, di Seksyen 7 di Shah Alam. Macam mana dia bina. Kita nak tahu rahsia mereka membina. Tuan-tuan dan saya ada anak, kadang-kadang ada anak 3-4 orang pun dah angkat bendera tuan-tuan. Bendera putih kita angkat. Tolong doktor. Doktor, tak boleh doktor. Kami cakap dia melawan. Bapak dia cakap langsung tak masuk. Tolong doktor. Jadi macam mana 15 orang tuan-tuan? Macam mana 15 orang? Macam mana Said Ashik ni? Bukan 15, 17. 2 orang dah berumah tangga, yang duduk dengan dia sekarang 15 orang. Macam mana tuan-tuan dia didik anak dia. Dia kata anak dia boleh main. Mana main, nak main bola boleh, nak main apa pun boleh tuan-tuan. Tetapi subuh berjamaah. Quran mesti dibaca. Macam juga tuan-tuan, Ustaz Nazri dengan keluarganya yang muncul pun sama. Saya tengok resepi untuk berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala hampir sama. Sembahyang berjamaah, Al-Quran. Tuan-tuan, dan dia katakan, saya dia mendidik anak-anak dan 3 isteri ni, hal-hal mengenai agama ni no compromise. Dia sebut no compromise. Salat berjamaah, no compromise. Baca Quran, no compromise. Tak ada compromise tuan-tuan. Inilah yang kita hendak tuan-tuan jangan lupa. Besok malam itu malam ni saat lain, besok malam hari Jumaat, malam Sabtu kita berjumpa dengan keluarga ini. Ustaz Said Ashik bersama dengan isterinya. Salah seorang isteri tuan-tuan, PhD tuan-tuan, PhD dalam apa? Electrical engineering. Tuan-tuan bayangkan, electrical engineering, PhD daripada Amerika Syarikat, isteri dia. Doktor tuan-tuan, malu doktor falsafah. Masya-Allah. Macam mana tuan-tuan, macam mana Said Ashik boleh menjaga isterinya, boleh memadukan cita rasa cintanya bersama isteri dan anak-anaknya. Ini rahsia-rahsia. Kami bawa ni bukan nak tujuan-tujuan menunjuk apa-apa, tapi atas nama dakwah. Supaya mereka nampak contoh cermin. Ustaz tadi jumpa, cermin ada dekat depan kita. Siapa cerminnya? Cerminnya Ustaz Nazri. Siapa cerminnya? Cerminnya Cik Tun. Siapa cerminnya? Cerminnya Said Ashik. Ini dia tuan-tuan. Jadi saya harap besok malam, jangan lupa tuan-tuan puan, satu family namanya Said Ashik bersama dengan 3 orang isteri dan 15 orang anak bersama dengan kita insya-Allah. Jadi Ustaz, jangan lupa Ustaz, TikTok Ustaz, tuan-tuan pergilah kepada TikTok insya-Allah. 1 minit setengah. Dan saya dah sampai kepada peringkat, kalau dah dapat 1000 dia panggil followers, kita dah boleh live.
Jadi saya nanti live, tuan-tuan. Live saya nanti pun saya nak cerita. Mungkin bersiri-siri. Tajuk dia, tuan-tuan, Mahkota Cinta. Mahkota, saya nak cerita tentang mahkota cinta. Apa dia mahkota? Mahkota bukan di bawah, mahkota di atas. Apa dia cinta yang di atas? Mengatasi kepala kita, tuan-tuan. Nama dia mahkota cinta. Saya akan pergikan. Itu pun 1 minit, 1 minit setengah, 30 saat, 50 saat. Cerita mahkota cinta, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, ya, cukup setakat itu. Mudah-mudahan. Jangan lupa juga tuan-tuan, ya, kita punya Telegram. Tolong tuan-tuan. Telegram saya ni, Telegram kami ni, Telegram Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah, Telegram tuan-tuan. Masuklah, join lah tuan-tuan. Saya akan assure you almost to the level of 100% tuan-tuan. Manfaatnya kepada tuan-tuan, manfaat kepada yang muda, manfaat kepada yang tua, manfaat kepada wanita, manfaat kepada isteri, manfaat kepada suami, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pergilah kepada konten yang ada dalam kita punya Telegram. Pergilah kepada Telegram kita, tuan-tuan. Telegram kita Anjung Husnul Khatimah. Dia punya link dia Anjung Husnul Khatimah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan, ya, kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Jam saya sudah menunjukkan pukul 8.09 jam saya sekarang ni. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita jumpa lagi Ustaz. Saya looking forward sebenarnya tuan-tuan. Setiap hari Khamis pagi ni, hari berpuasa kita. Kita cuba puasa lah Ustaz. Hari Khamis. Berjumpa dengan Ustaz ya. Cerita tentang keimanan pagi-pagi pukul 7 tuan-tuan dan puan ya. Allah, suasana. Inilah suasana yang kita nak. Teman-teman berpuasa, saudara berpuasa. Kita cerita pula soal tentang dosa dan pahala. Allah cerita tadi Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Yusuf, cerita Nabi Muhammad. Allah tuan-tuan dan puan, saya pun tak tahu pula mana nak dapat tuan-tuan package macam mana. Mana nak dapat package pagi yang macam ini tuan-tuan dan puan. Marilah kita bersama-sama tuan-tuan like and share. Nanti tuan-tuan like and share. Tuan-tuan bagi tahu. Satu lagi tuan-tuan, tuan-tuan nak dapatkan jadual mingguan. Dapatkan jadual mingguan jadual mingguan dapatkan jadual mingguan ni dalam apa ni, dalam Telegram ada jadual mingguan, dalam Facebook ada jadual mingguan, dalam YouTube ada jadual mingguan, dalam Instagram ada jadual mingguan. Yang tentang sekarang ni kita nak hidupkan balik Twitter tuan-tuan. InsyaAllah nanti ada Twitter tuan-tuan. Dalam minggu depan ni kita punya Twitter akan semerbak balik insya-Allah tuan-tuan dan puan. Semuanya ada tuan-tuan. Kita semuanya ada dan kita telah sedang menggunakan seluruh platform media sosial ini. Untuk apa? Untuk Islam. Untuk apa? Untuk Allah. Untuk Rasulnya. Untuk iman. Untuk taqwa. Untuk ihsan. Untuk mati dalam husnul khatimah. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Terima kasih. Jumpa lagi. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan ni. Dalam bulan Muharram ini. 10 Muharram ni saya mohon ampunan maaf kepada tuan-tuan dan puan. Supaya dan menggesa dan menyarankan dan mencadangkan. Tuan-tuan terus bertemu dengan kami. Dan sebarkan. Like and share. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Husnul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Husnul Khatimah.